Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, hari ni je kita nak update tapak lah. Update tapak. Kita ni duduk di mana je? Di Cerai Ruku. Kita duduk di Cerai Ruku. Kita di Cerai Ruku. Jadi tapak ni kita jaga-jaga juga update, tapi kali ni kita sanggup mari jauh-jauh je. Betul tu. Sebab kita nak update kepada anda semua berkenaan dengan progres. Dia juga ada satu topik menarik. Betul tu. Yang kita nak kongsi kepada viewer-viewer kita. Okay, jadi sebelum kita start lebih mendalam lagi, jadi kita nak ayat sedikit sebanyak lah berkenaan dengan projek kita di Cerai Ruku ni. Ni adalah salah satu projek kita di Cerai Ruku, Tok Bali je. Tok Bali. Tok Bali. Orang kata dengan keluasan rumah ni iaitu 1642 kaki je. Sangat luas. Sangat luas je. Tu orang kata detail secara kasar. Betul tu. Kita nak bagi sebelum kita berapa bilik man? Okey, sebelum kita masuk lagi ke mana ayat spek bilik dia, kita ada 4 bilik je. 4 bilik tidur. 4 bilik tidur dan juga 3 bilik air. Tu dia kata secara kasar dia gitulah. Sebelum kita masuk dalam. Okey, jadi hok mana-mana sudah masuk live ni, jangan lupa share. Ya, share dan like. Jangan lupa share dan like, dan juga hok mana sudah tengok di YouTube ataupun sedang menonton di YouTube, jangan lupa subscribe je. Jangan lupa subscribe channel kita. Jadi, jom kita akan teruskan bersama aku Madai hari ni. Untuk kita bincang topik apa kita nak kisah hari ni. Okey, lah ni macam saya tadi lah, kita nak berkongsi berkenaan topik kata yang sangat special. Iaitu topik kita pada hari ni ialah susun atau plan lantai. Susun atau plan lantai. Jadi di tangan saya lah ni sudah ada plan lantai. Jadi hok mana nak tengok lebih jelas, boleh tengok sama ada di website kita ataupun inbox saja kita akan send plan lantai tu. Okey, jadi ni kita berada di ruangan luar, iaitu beranda. Beranda. Kita berada di beranda dan ni untuk beranda ni sebenarnya sini ni memang beranda. Ada setengah orang ingat posh ke apa, tapi design asalnya memang beranda sini, iaitu orang kata ruang-ruang untuk lepak family lah, ruang istirahat family. Sebab di sebelah kanan, sebelah kiri saya pas ni saya akan tunjuk, dia tak ada ruang istirahat luaran. Jadi untuk ada ruangan istirahat luar ni, dia menyediakan beranda di hadapan rumah. Okey, jadi boleh main dekat lagi. Okey, untuk design luar, sebab saya lupa nak ayat berkenaan topik kita hari ni. Okey, jadi topik kita hari ni saya nak ayat berkenaan susun atau plan lantai. Tak kisahlah, saya akan cerita belakang. Susun atur ruangan bilik, dapur apa semua, dan juga ruangan tingkap. Okey, macam anda boleh tengok luar ni, sudah ada di hadapan saya ni, iaitu tingkap labuh. Tingkap labuh kebiasaannya dia berada di bahagian pandangan hadapan rumah lah. Jadi macam anda boleh tengok ni sebelah saya ni, ada juga tingkap labuh di bilik master. Lepas ni kita akan masuk ke bilik master, kita akan kecek pasal bilik master. Okay, jadi apa sebab kita buat dua bilik master ni di bahagian dua adalah orang kata untuk keseimbangan desain luaran. Keseimbangan desain luaran itu maksudnya kalau anda kata sini sudah cermin labuh, tak okeylah sana tiba-tiba cermin singkat tu. Cermin yang macam biasa. Jadi sebab itulah orang kata dengan adanya dua-dua cermin labuh ni, keseimbangan desain rumah tu menampakkan rumah tu lebih comel. Ni kita berada di ruang tamu. Ruang tamu, iaitu orang kata ruang-ruang untuk tetamu lah. Jadi saya tak akan terik pasal keluasan, pasal desain ceiling apa semua, sebab macam saya hari ni kita nak kecek pasal susun atur. Jadi sebab apa saya pilih susun atur untuk rumah di Cerai Ruku ni? Jadi macam anda boleh tengok di plan atas, saya akan kepilkan di ruangan komen ataupun inbox saja, kita akan send plan atas. Andai kata hok mana berilham kena nak rumah design seperti ni, boleh ikut plan atas ni. Kontak saja kami. Boleh nak tiru sebiji-sebiji pun tak ada masalah. Okey, lah ni kita berada di ruang tamu. Okey, gapok special berkenaan dengan ruang tamu. Design di Dimaras ni adalah daripada segi privacy. Bukan privacy untuk tetamu-tetamu di ruang tamu, tetapi privacy untuk family member, untuk ahli-ahli keluarga. Yang mana kalau andai kata kita duduk di sini, okey, lah ni bila kita berada di ruangan keluarga, ruang tamu ni, maksud saya ruang tamu ni, kita boleh tengok kata kemungkinan susun atau perabot dia adalah di sini. Kita boleh tengok kemungkinan untuk letak TV. Di sini kemungkinan untuk letak TV, kabinet TV, dan juga di sana tadi saya duduk tadi adalah sofa. Jika tetamu berada di situ, andai kata ahli family member kita bergerak kata keluar masuk,
tidak akan menampakkan kata perjalanan tersebut. Jadi maksudnya privacy lah untuk ahli keluarga kita keluar masuk. Tak kisah sama ada di dapur ataupun bilik ke bilik. Tidak kisah. Jadi dia sangat-sangat privacy untuk family member. Jadi kalau kita tengok di plan latar, memang kata sangat-sangat praktikal. Satu susun atur ruang tamu yang sangat praktikal. Assalamualaikum semua. Hari ini saya berada di salah satu projek di Maras Development, iaitu di Kapur Limbak, Pasir Tumbuh, Kelantan. Macam anda tengok di belakang saya ni, comel ke rumah ni. Untuk pekerja swasta ataupun kerajaan yang nak bina rumah seperti ni, anda hanya perlu sediakan 3 salinan dokumen, iaitu salinan IC, salinan slip gaji dan juga salinan grade tanah. Jom bina rumah anda bersama dengan kami. Nanti dulu, tak habis lagi. Untuk peniaga sendiri ataupun untuk orang yang ada bisnes, ketahui lebih lanjut berkenaan dengan dokumen diperlukan dengan menghubungi nombor yang tertera. Jom bina rumah anda bersama dengan kami. Okey, terima kasih Kamal. Okey, jom kita sambung ke ruang keluarga pula. Okey, ruang keluarga ni terletak di tengah-tengah rumah. Okey, ruang keluarga ni letak kat tengah-tengah sebabnya dekat untuk bilik-bilik lain berkumpul. Kat sebelah saya ni master room, dekat sebelah tepi-tepi ni ada 3 lagi bilik anak-anak lah. So, ruang keluarga ni amat dekat. Kalau kita nak tengok TV boleh panggil je, dekat je orang tu nak datang ya. And then ruang keluarga ni dia dari segi privacy dia pula dia jauh sikit daripada ruang tamu tadi. And then kalau anak-anak nak tengok TV ke tak payah pakai tudung pun tak apa, sebabnya dia tak nampak lah, terlindung dengan ruang tamu tu tadi. And then ruang keluarga ni dia ada beranda. Beranda sini mungkin ada salindo lah sini. Okey, salindo ni dia akan beri cahaya yang banyak. Kan cahaya banyak masuk, and then kita akan rasa luas. And then kalau kita nak ada barang-barang besar macam meja kan, TV kan, sinilah dia akan bawa masuk. So muatlah dipraktikkan untuk kita letak sini. And then kat sini pun ada point TV lah, point TV mungkin kat sini akan ada TV, and then kat sini pun letak sofa. So muatlah kan untuk kita, mungkin kat tengah-tengah ni ada meja untuk family gathering. Jom kita masuk ke master room rumah ini. Okey, cameraman boleh tunjuk dulu kita punya viewer kita. Macam mana spek design dia master room ni. Okey. Okey, kat sini ada tandas master room, boleh lihat dulu. Okey, macam anda perasan ni, bilik air ni dekat bahagian tepi. Maksudnya selepas kita masuk master room ni, belah kanan ni ada bilik air lah. Okey, macam biasalah master room mesti ada bilik air, supaya kalau kita nak mandi ke apa, tak adalah kita kena keluar ke bilik-bilik lain pula kan. And then kalau anda tengok kat sini, master room ni dia gunakan tingkap labuh. Tingkap labuh ni akan nampak lebih moden lah. And then cahaya pun banyak masuk. Kita akan rasa lebih tenang lah. Dan seperti mana sahabat saya cakap tadi, dia nak matching dengan tingkap labuh dekat bahagian ruang tamu. So tak adalah belah sini singkat, belah sana labuh. So tak matching lah. Mungkin hodoh sikit lah orang pandang kan. Dan dekat belah tepi ni pula ada tingkap yang bukan labuh. Okey, kenapa dia tak buat kedua-dua yang labuh? Okey, mungkin sebab sini. Kalau kita buat dua-dua labuh, kat mana kita nak letak katil? Betul tak? Takkanlah kita nak letak katil sini. Katil rasanya dia akan panjang, so mungkin tak akan muat lah kalau kita letak macam ni. And then sebab itulah dia gunakan tingkap yang tak labuh belah sini, supaya dia boleh letak katil kat sini. Gitu. Hai, anda ada tanah kosong atau tanah pusaka seperti di belakang saya ni, rugi jika anda tidak membina rumah sebab anda sudah pun jimat untuk kos tanah. Anda mahu membina rumah banglo 1 tingkat, 2 tingkat, rumah tiang tinggi atau rumah semedi, semuanya kami boleh bina untuk anda. Klik sahaja link WhatsApp yang kami sediakan. Jom bina rumah anda bersama dengan kami. Okey, dan ni kita berada di bilik yang kedua, iaitu bilik anak-anak lah. Okey, jadi pas ni saya akan tunjuk ketiga-tiga bilik. Macam anda tahu, sini untuk projek ni ada 4 bilik, 1 bilik master dan juga 3 bilik untuk anak-anak, iaitu bilik 2, 3 dan 4. Okey, untuk bilik yang kedua ni, iaitu orang kata dengan keluasan yang kalau kita tengok secara kasar gini sangat-sangat luas. Sebab apa? Sebab dia cukup untuk memuatkan 1 katil, 1 wardrobe, 1 almari baju dan juga 5
dan juga ruangan solat. Maksudnya sangat-sangat sesuai untuk benda-benda basic. Macam saya tak adalah katil, almari baju dan juga ruang solat. Okey, di belakang saya ni terdapat satu tingkap yang mempunyai 3 daun. Gapo hok oi kata sesuai untuk bilik keluarga ni dengan tingkap 3 daun ni adalah disebabkan pengudaraan dan juga pencahayaan. Jadi untuk bilik seluas ni sangat-sangat sesuai kalau kita letak tingkap ada banyak daun ni. Jangan banyak sangat, orang kata size standard iaitu 3 daun. Orang kata cukup untuk ventilation, pengudaraan dan juga pencahayaan. Okey, untuk bilik 2, 3 dan 4 ni dia ada satu akses untuk ke tandas. Untuk akses ke bilik air. Okey, bilik 2 di kiri saya dan juga bilik 3 di kanan saya dan bilik 4 di hadapan saya ni. Kameraman boleh tunjuk bilik 4. Okey, satu akses mudah untuk ke tandas iaitu tandas di sini. Tandas sini. Okey, sebab apa bilik air ni tidak share. Bilik air 2 dia juga 3. Okey, kalau kita tengok bilik 2 dia juga bilik 3 ni tak ada pintu untuk ke bilik air di luar ni. Sebab apa? Sebab kalau kita letak pintu sudah memakan space. Paling minimum kita tahu 4 kaki. Maksudnya kalau kita tengok untuk ruangan bilik sudah limit kalau untuk kita letak barang. Sama ada almari baju ke apa sebab terhalang oleh pintu untuk ke bilik air. Jadi untuk plan rumah ni saya suka sebab pintu tandas ni berada di luar. Tak kisah sama ada family member dan juga orang luar pun boleh gunakan tandas ni. Jadi kalau kita letak pintu di dalam bilik, pintu bilik air ni dalam bilik 2, 3 ni, jadi untuk susah kalau tetamu mari. Sebab dalam peralatan ni kita ada satu lagi bilik air tapi di bahagian dapur. Jadi susahlah untuk tetamu jika mari duduk berada di ruang tamu untuk pergi ke dapur. Okey, jadi tandas ni boleh digunakan untuk family member dan juga tetamu-tetamu. Ini merupakan pakej rumah beserta tanah yang pihak kami sediakan. Sekiranya anda ingin membina rumah tapi belum memiliki tanah, sila hubungi pegawai pemasaran kami atau layari saja laman Facebook page kami iaitu Dimaras Development untuk mengetahui maklumat yang lebih lanjut. Okey, sekarang kita berada di ruangan hallway. Okey, kat sinilah tempat kita lalu-lalu kan, nak pergi ke bilik, nak pergi ke dapur, nak pergi ke bilik anak-anak belah sini pula. Kat sinilah. Seperti anda lihat ni, dia punya kelebaran dia amat-amat luas. Andai kata kalau saya daripada dapur, saya bawa makanan, orang datang dari sini boleh lalu belah sini. So tak adalah ada pelanggaran kan. So dia punya hallway ni amat-amat saya rasa boleh katakan sesuai lah dari segi kelebaran dia, luas dia dah. Okey. Jom kita pergi ke ruangan dapur. Okey, kameraman boleh tunjuk ruangan dapur. Okey, ruangan dapur ni amat luas. Kat belah kiri saya ni ada tandas. Okey, kat sini pula ada ruang makan. Okey, dan kat sinilah tempat kita masak lah. Seperti anda lihat sini, tabletop masih lagi belum siap lah. Masih lagi di dalam proses. Okey, kat sini pula ada tingkap iaitu pencahayaan daripada sisi. Kalau anda lihat, setiap sisi ni ada tingkap. Supaya apa? Supaya setiap ruang ni ada cahaya masuk, ada udara masuk. Gitu. Kat sini pula kita boleh tengok tabletop mungkin dalam 10 kaki. Okey, kita amat-amat strategik lah untuk kita masak, untuk kita basuh-basuh pinggan kat sini. Okey, jom ke bahagian tepinya pula. Okey, bahagian tepi ni anda tengok sangat-sangat luas kan? Kenapa? Okey, sebabnya kat sini adalah ruang makan. So sangat dekat. Anda kata mak bawa siap masak kan? Dekat je dia nak hantar makanan kat sini atas meja. And then bila dah siap atas meja ni, dah siap masak-masak, boleh panggil, mari-mari makan kat sini. Okey, anda lihat ni, tingkap pun ada juga bahagian sini dan juga bahagian sini. So maksudnya ada dua kat bahagian sini. And macam seperti mana saya cakap tadi lah, pencahayaan tu sangat banyaklah masuk. And then kita pun akan rasa lebih luas kan, udara pun banyak masuk. Okey, dekat bahagian sini pula. Bahagian sini adalah tandas untuk tetamu lah. Tandas utama untuk tetamu masuk. Dia punya ruang dia amat strategik lah. Orang kata apa, cukup lah kan untuk kita membuang air kan, untuk mandi. Kat bahagian sini pula, kat sini adalah untuk kita basuh baju lah. Kat sini pun ada point dia dah. So dekat lah untuk kita basah-basah
Okey, untuk di bahagian dapur ni macam saudara Ija ayat tadi, dia kata terbahagi kepada dua tapi tanpa partition. Tak ada partition. Di ruang dapur basah dan juga di ruang makan. Maksudnya meja makan akan berada di tengah-tengah ni dan juga sini macam saudara Ija ayat tadi tempat untuk letak washing machine. Mesin basuh. Jadi di sini akan berada mesin basuh, di sebelah sana tandas dan di tengah-tengah ruangan dapur ni adalah meja makan. Okey, apa saya nak fokuskan di bahagian ruang makan ni adalah tentang mana kita nak letak kabinet. Mana kita nak letak almari ke apa semua. Okey, jika anda tengok di bahagian bucu dapur ni sudah ada kawasan yang mana muat untuk sebiji almari. Tak kisahlah rapat ke siling ke, sama ada almari pinggir ataupun apa semua, boleh letak di bahagian sini. Okey, mungkin anda tengok di bahagian dapur ni terlalu banyak ruangan pencahayaan, sama ada pintu ataupun tingkap. Jadi limit sikit untuk kita letak perabot. Tapi jangan rusing sebab untuk di bahagian bawah kita tak letak tingkap yang labuh. Jadi maknanya di sini sudah ada ruangan untuk kita letak kabinet yang rendah. Jadi tu sebab tu saya suka bahagian dapur dia ni, sebab pertama adalah ia sangat luas. Dia sangat luas sebab dia menggabungkan antara ruang basah, dapur basah dan juga ruang makan. Jadi dan juga yang kedua adalah dia ada space yang di bawah ni muat untuk kabinet, sama ada pinggir mangkuk ataupun tak kisah gapo-gapo. Okey, lah ni kita berada di bahagian terbetap. Tempat saudara Ija ayat tadi adalah tempat untuk memasak, sama ada sim, basuh pinggir ataupun semua benda lah di atas terbetap tu. Tak kisah. Untuk bahagian ni mungkin kita rasa sedikit sempit sebab ada beberapa tingkap yang kita rasa sangat banyak. Tapi disebabkan kata kepintaran lah pelukis plan kita melukis plan rumah di Ceruku ni, sudah ada ruangan yang mana customer boleh letak kabinet. Jadi di bahagian sini, jika anda tengok di bahagian bawah, kameraman boleh tunjuk di bahagian bawah, di bahagian mozaik ni sudah ada partition. Maksudnya pembezaan daripada segi mozaik. Jadi tak ada masalah kalau kita nak letak almari di sini. Mungkin di kawasan dapur basah dan juga tempat kita letak meja makan kita terasa sempit kerana kata sumbat masuk lagi kabinet-kabinet, tapi di sini sudah ada ruangan yang mana muat dan sesuai kalau kita nak letak kabinet di dapur. Okey, kita dah pun nak sampai ke penghujung je video kita ni. Ke penghujung rancangan kita. Okey, untuk keseluruhan design rumah ni, hok mana kata rasa berkenan lepas saya dengan Hijau terai pasal susun atur, sama ada susun atur tingkap, perabot dan juga ruangan-ruangan dalam rumah ni, boleh tengok di website ataupun Facebook kita untuk plan latar ataupun plan 3D. Plan 3D, plan latar sudah ada di tangan saya ni, tapi nak tunjuk dia tak berapa jelas sangat. Betul. Jadi boleh tengok di website ataupun di Facebook. Betul. Okey. Jadi untuk secara total design rumah ni bagi saya mencapai kata sangat memuaskan. Okay, saya pun rasa macam tu. Sangat memuaskan. Kau rasa sangat memuaskan sebab kata strategi praktikal. Sangat-sangat comel. Okey, saya rasa setakat itulah video kami pada kali ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada sesiapa yang menonton. Saya harap anda dapat manfaat daripada video kali ini. Mana tahu esok-esok anda nak buat rumah ke, bolehlah tengok pada video ni. Kita tengok macam mana nak susun atur rumah. Supaya kita tak buat kesilapan. Okey, saya rasa setakat itu sajalah video kami ini. Jangan lupa untuk like Facebook page kami, subscribe channel YouTube kami dan juga follow Instagram kami iaitu Dimaras Development. Okey, nanti anda akan dapat update lah terkini daripada kami. Okey, sekian saja. Assalamualaikum. Jumpa lagi.